Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman seperti yang saya sedia maklum, pada 5 hari bulan itu kita dikejutkan dengan pendaratan sebuah kapal yang membawa pelarian Rohingya yang telah pun mendarat di pesisiran pantai di hadapan Hotel Ritz-Carlton dan membawa muatan sebanyak 202 kesemuanya, dan sekarang ini ditempatkan di bangunan APMM, di mana kita telah pun bermesyuarat dalam Jawatankuasa Keselamatan, dan kita pun utarakan tentang kebimbangan kita terhadap perkara sebegini, dan ini adalah bukan kali pertama yang berlaku pendaratan Rohingya. Saya selaku wakil rakyat di Langkawi menyatakan begitu kesal dan terkesan dengan apa yang berlaku, dan memohon supaya agensi-agensi yang menjaga perairan maritim di Langkawi untuk lebih tegas dan juga lebih meningkatkan penjagaan supaya lautan ataupun maritim kita tidak mudah dibolosi. Apabila dikatakan kita punya tahap keselamatan, kita bercakap bukan soal satu agensi, tetapi kita bercakap soal 3 agensi yang menjaga perairan negara kita. Agensi yang pertama adalah Tentera Laut Diraja Malaysia, agensi kedua APMM, dan agensi ketiga adalah Marine. Namun, sebuah bot ataupun kapal kayu yang diperbuat ataupun berharga lebih kurang dalam 300 ke 400 ribu mampu memperdayakan ketiga-tiga agensi dan juga sistem radar kita dan seterusnya mendarat di Langkawi. Apa yang ingin saya katakan bahawa cuba bayangkan yang masuk itu bukanlah Rohingya, tetapi yang masuk itu adalah pengganas yang lengkap bersenjata, turun-turunnya untuk mengganas. Bayangkan begitu longgarnya sistem keselamatan negara kita. Kita kata kedaulatan negara, tapi 4-5 kali dah kapal tersebut ataupun kapal yang membawa muatan tersebut mendarat di Langkawi. Di samping kita sibuk ataupun kita dilanda musibah penularan coronavirus ataupun COVID-19, kita dihadiahkan pula dengan 202 yang bukan tanggungan kita sepenuhnya, ataupun yang bukan tanggungan kita sepatutnya. Tetapi dengan kehadiran mereka, kita terpaksa menempatkan mereka, terpaksa menjaga mereka, dan terpaksa untuk kita menitik beratkan tentang kesihatan dan sebagainya. Menjadi aspek kepada tanggungjawab kita, menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kita apabila mereka berada di kawasan kita. Instead of kita nak tengok kita punya rakyat, kita juga kena tengok hadiah yang diberikan kepada kita. Oleh itu, saya amat berharap sekali, ini adalah kali terakhir, dan saya begitu tegas 2 kali mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan yang saya begitu lantang memperingatkan mana-mana agensi supaya jangan ada keterlibatan dalam isu pemerdagangan manusia yang berlaku. Kita faham mungkin ada salah dan silap,
dalam apa yang berlaku sekarang ni, dalam isu kemasukan Rohingya sekarang ni. Tapi ini adalah kali terakhir, dan memang kita memohon sangat-sangat supaya isu ini ditamatkan dan janganlah berulang untuk kali yang selepas ini. Saya juga mengulangi sekali lagi bahawa ada lagi kapal yang akan hadir pada mesyuarat yang lepas, minggu lepas, iaitu mothership yang akan hadir. Tetapi pada hari semalam, pada esok awal ni juga, yang memetik statement daripada pengurusi Persatuan Rohingya, di mana beliau mengatakan bahawa bot tersebut sudah pun menghampiri perairan Malaysia, namun terpaksa berpatah balik apabila ada kawalan yang ketat oleh agensi pertahanan negara. Dan ini juga sepatutnya pihak-pihak berkuasa terus jalankan siasatan, kerana apakah hubung kait dan bagaimana pengurusi ini tahu bot tersebut mematah balik? Apakah kontak beliau dan juga bot ini? Ini bercakap soal negara, soal kedaulatan, soal keselamatan. Inilah apa yang kita lakukan. Mungkin ada silap dah, tapi jangan lakukan kesilapan selepas ini. Semalam pun last mesyuarat saya mengatakan pada PDRM, jalankan siasatan. Bagaimana dia tahu? Daripada sumber yang mana? Sampaikan dia tahu sampai begitu dalam sekali. Kalau saya tengok di sini, dia kata bila dah patah balik, ada yang mati. Maksudnya ada laporan yang update, yang bagi tahu dia. Jadi sumber-sumber inilah yang sepatutnya pihak berkuasa terus jalankan siasatan. Saya bukan mempersoalkan kerja buat pihak berkuasa. Kalau kita tengok contoh yang saya berikan pada mesyuarat semalam, di Langkawi ada seorang update status berkenaan dengan PKP. Dia update status jalan Cenang Lengang, polis saja yang boleh lepak. Just a status Facebook. Beliau dipanggil ke IPD, beliau disiasat, malahan beliau dituduh, dan beliau dihukum semalam dan didenda sebanyak RM20,000. Itu bercakap soal Facebook. Tetapi apabila keluarnya statement mengatakan bahawa bercakap soal keselamatan negara, kontak dengan bot yang membawa pelarian, tidak ada siasatan. Ini yang perlu kita tekankan. Kita tak main-main. Kita memang mengharapkan sangat siasatan yang lebih terperinci dilakukan kepada orang yang membuat statement, supaya kita dapat tangkap mana-mana orang yang bersembunyi di sebalik semua ni yang berlaku. Sekian, terima kasih. Tapi laporan terhadap pengurusi itu dibuat ke ataupun macam mana ya? Ada sebarang laporan rasmi dibuat kepada polis ke pihak berkuasa? Kalau kita tengok isu ni, kita sebagai orang awam ada yang tak faham bila pengurusi Rohingya contoh, dia kata ada bot patah balik. Bagi kita orang awam ni biasalah, dan kita tak tahu betul ke. Jadi kita anggap benda tu tak perlu ke nak buat report, perlu ke buat report, benda tu kita terkesan ataupun tidak. Tetapi pada orang yang faham tentang keselamatan, maksudnya mana kata dari segi pihak berkuasa sendiri, pihak polis sendiri, ataupun mana-mana agensi yang faham tentang keselamatan, mereka boleh teruskan jalankan siasatan ataupun buka kertas siasatan ataupun buat report. Daripada pihak polis sendiri boleh buat report.
untuk jalankan siasatan. Tak perlu menunggu orang awam. Ya. Sebab daripada Facebook, yang isu Facebook di Langkawi tu, tidak ada report yang dilakukan. Tetapi bila ada tengok di Facebook naik, beliau dipanggil. Boleh dilakukan. Ya. Lain. Kita sekarang ni ke kawalan keselamatan di perairan di Langkawi memang diperketatkan. Soal diperketatkan, ya, dua kali mesyuarat, dua kali mesyuarat telah pun dinyatakan bahawa agensi kita sedang memperketatkan isu kawalan dan juga isu keselamatan di perairan kita. Dan ini juga yang disebutkan sebelum ini. Kalau kita tengok, pendaratan ini adalah yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Yang pertama membawa muatan sebanyak 250. Yang ini 202 untuk tahun ni. Jadi dah 2 kali untuk tahun ni. Tahun lepas tak kira lagi. Jadi kat mana kita nak ketat tu? Kat mana kita nak ketat tu? Sedangkan kita dah tahu benda ini memang saya dah maklumkan seminggu sebelum mesyuarat. Saya maklumkan pada agensi bahawa ada kapal. Saya dapat sumber, saya dapat maklumat ada nelayan-nelayan yang nampak kapal nelayan yang bot dalam yang nampak, dan kita maklumkan pada agensi. Tetapi agensi ambil maklum. Dia kata, ya, kita dah hantar aset ke tempat untuk tingkatkan keselamatan. Dan saya katakan itu seminggu sebelum pendaratan. Dan akhirnya pada 5 hari bulan pukul 5.30 pagi mendarat. Mendarat bukan saja mendarat, tapi mendarat dan dah turun ke darat. Sampai ke tahap macam tu. Kita ada 3 agensi. 3 agensi, bukan satu. Satu bot kayu yang muatan dalamnya 202. Dengan muatan botol atung ayaknya. Dan kelajuannya lebih kurang dalam 5-6 knot ya. Tak laju pun. Kalau nak compare dengan aset kita. Ada juga saya dapat briefing dan dikatakan radar kita tak dapat detect. Selalu digunakan radar kita tak dapat detect bot. Tapi kalau bot nelayan yang tak ada lesen dapat pula detect. Kalau bot yang membawa macam ni tak dapat detect. Dan radar kita bukannya radius dia daripada sini ataupun dekat 100 meter je. Yang tu sonar. Sonar tengok bawah perut bot boleh ya. Tapi radar keselamatan. Jangan kita mempersoalkanlah tentang keselamatan. Macam kenyataan YB ni, saya faham mungkin ada satu unsur rasuah mungkin lah. Ya. Mungkin ada pihak SPRM lah lebih yang mungkin ada laporan untuk SPRM untuk buat siasatan je macam mana YB? Ya, kalau perlu melibatkan SPRM, why not? Boleh masukkan, sebab ini bukannya kali pertama. Kita macam ni, kita bercakap soal keselamatan. Tetapi begitu mudah sangat. Satu bot membawa muatan masuk sampai ke darat. Begitu longgaknya. Jadi kita dilengkapi. Langkawi ada pangkalan TLDM. Kita ada bot perang dekat sana. Kalau APMM ni kita ada bot dengan penyengat, lebah, tebuan, semua jenis binatang berbisa ada. Kelajuannya bukan kata 34 knot, 34 knot. 45 knot laju. Kalau nak compare dengan bot kayu Rohingya tu. Tapi masih lagi, kalau boleh, kalau perlu pihak SPRM masuk untuk adakan siasatan. Mengapa begitu longgar apa yang berlaku? Why not? Mungkin dah sampai masanya
sebab ini melibatkan kedaulatan negara. Ya. Okey. Okey. Baik. Terima kasih.